Bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sekali lagi sahabat semua, namun sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina 2025. Dan sekarang ini saya berada di luar studio ya, karena kita balik kampung ya. Jadi apa yang saya ingin kongsikan hari ini ya, bila mana keadaan fitnah-fitnah hasutan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini ya, membuatkan perkara seperti ini menjadi seperti kebiasaan ya bagi mereka, sehingga fitnah ini umpama makanan dan rutin harian mereka, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini seorang pemimpin muda daripada Parti Keadilan Rakyat ia membuat satu kenyataan padu ditujukan khas kepada pemimpin utama ya, Tuan Ibrahim, pemimpin seperti Hadi Awang dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan di manakah Hadi dan juga Tuan Ibrahim ketika pemimpin-pemimpin PAS menyebarkan fitnah di merata-rata tempat. Jadi ahli parlimen atau pemimpin yang saya maksudkan ini adalah ahli parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari secara sinis berkata dia berasa kagum dengan perkongsian timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim ya, Tuan Man, mengenai tuntutan memohon maaf dan memaafkan dalam Islam. Walau bagaimanapun, Muhammad Taufik mempersoalkan sikap berdiam diri Tuan Ibrahim dan juga Presiden PAS Abdul Hadi Awang apabila pemimpin mereka terlibat di dalam menyebarkan fitnah. Persoalannya, di manakah Presiden dan timbalan Presiden PAS ketika pemimpin mereka menyebarkan fitnah-fitnah? Di manakah ulama-ulama dalam PAS yang sepatutnya menegur jika mereka benar-benar berpegang kepada ajaran Islam? Soalnya lagi, mengapa mereka diam membisu apabila fitnah menjadi budaya dalam parti mereka? Pada 27 Januari lalu, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mengaku salah dan memohon maaf kerana mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh sebagai anak kepada pengasas YTL apabila mengaitkan pemimpin DAP itu dengan tokoh korporat Yeoh Tiong Lai. Kenyataan itu dibuat tidak lama selepas ahli parlimen kepala batas daripada PAS, Ustazah Siti Mastura, diarah membayar lebih RM830,000 kepada 3 pemimpin DAP kerana mendakwa mereka mempunyai pertalian dengan pemimpin komunis. Jadi 11 Disember lalu, Razman turut memohon maaf kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Ngah Koming kerana mengaitkannya dengan insiden kibaran bendera Cina di Teluk Intan pada 20 Oktober. Semalam, Tuan Ibrahim dalam satu hantaran Facebook berkata, tindakan memohon maaf dan memaafkan adalah perbuatan terpuji dalam Islam. Mungkin ya, apa yang dinyatakan itu adalah sekadar untuk menghalalkan perbuatan fitnah yang dibuat. Katanya lagi, memberikan kemaafan kepada orang yang memohon maaf serta mengakui kekilafannya adalah sifat patut diamalkan seperti mana yang disarankan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Tuan Ibrahim. Tetapi pada pandangan saya, soalnya adalah adakah memfitnah, memohon maaf, lepas tu memfitnah lagi dan memohon maaf lagi, memfitnah lagi dan memohon maaf lagi, itu adalah satu perbuatan terpuji ya. Sepertinya pada pandangan saya, seperti yang saya kongsikan semalam, bahwa sikap pemimpin-pemimpin PAS ini seakan-akan sudah ketagih untuk memfitnah. Lalu sudah didapati bersalah, mereka memohon maaf. Lepas itu menfitnah lagi dan memohon maaf. Kalau perkara itu mungkin dilakukan sekali, mungkin benar apa yang dikatakan oleh pemimpin daripada parti PAS ini, yang katanya memberikan kemaafan kepada orang memohon maaf serta mengakui kelewatan adalah sifat yang patut diamalkan katanya. Tetapi masalahnya seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini seakan-akan sudah ketagih ya, seakan-akan sudah menjadi permainan mereka, seakan-akan perkara ini sudah menjadi rutin mereka. Menfitnah, memohon maaf, menfitnah, memohon maaf. Bukan sekali, sahabat semua. Kalau sekali-sekali itu mungkin okey, tapi ini dalam beberapa bulan ini sahaja, Desember dan bulan Januari 2025 ini, Razman Zakaria sudah pun memohon maaf 3 kali kerana fitnah. Yang pertamanya YB Ngah Koming, difitnahnya lalu mohon maaf. Yang kedua, Menteri Besar Perak, difitnahnya
dengan panggilan pelbagai jijik dan jilik sebagainya. Lepas tu mohon maaf. Dan yang terbaru adalah YB Hana difitnah ya, lalu memohon maaf 3 kali sahabat semua dalam masa 2 bulan. Belum lagi dikira ketika beliau membuat fitnah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya negara ini akan menjadi negara komunis, akan dikuasai oleh DAP, akan dikuasai oleh orang Cina dan sebagainya. Dan selain itu dia juga mengatakan negara ini akan menjadi LGBT sekiranya kerajaan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Dan akhirnya apabila disaman, beliau memohon maaf. Ini 4 kali sahabat semua. Belum lagi kita kira-kira perkara fitnah-fitnah yang lain yang beliau turut memohon maaf. Jadi kalau fitnah mohon maaf, fitnah mohon maaf, saya percaya itu adalah satu perbuatan yang amat-amat memalukan. Apatah lagi mereka ini bergelar sebagai ulama, bergelar sebagai guru, bergelar sebagai ustaz. Tapi dengan apa yang mereka lakukan ini, adakah ini perbuatan yang dihalalkan? Adakah ini perbuatan yang dibenarkan di dalam parti PAS, Parti Islam se-Malaysia ini, sahabat-sahabat semua? Jadi itu perkara yang amat-amat memalukan kita. Jadi sekali lagi, Muhammad Taufik berkata, PAS perlu bertobat dan berhenti menjadikan fitnah sebagai alat politik. Jangan normalisasikan, jangan jadikan kebiasaan sikap hipokrit ini. Jangan beri muka kepada pemimpin PAS yang menjadikan fitnah sebagai alat politik hanya kerana mereka memperjuangkan mereka atas nama Islam, kata pemimpin PKR itu. Tegasnya lagi, Islam tidak menghalalkan fitnah dan pembohongan, walau dengan apa alasan sekalipun. Sudah tiba masanya PAS benar-benar bertobat, bukan hanya bercakap soal dosa dan pahala ketika ia menguntungkan mereka, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan dan politik mereka sendiri, ujar Muhammad Taufik Johari ya, salah seorang pemimpin muda ya di dalam kerajaan hari ini dan sebagai ahli parlimen juga. Jadi saya sangat setuju ya dengan kenyataan ini sahabat-sahabat semua ya, bahwa fitnah kalau hari-hari dibuat lalu mohon maaf, itu adalah satu perbuatan yang amat-amat memalukan. Itu adalah perbuatan yang merosakkan image Islam seperti mana yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada Amanah ya, Senator YB Dr. Mujahid ya, mengatakan image Islam dihancurkan, dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin parti yang kononnya memperjuangkan bangsa dan agama. Tetapi mereka lah sebenarnya yang merosakkan image itu karena contoh dan perlakuan yang tidak seimbang dengan apa yang mereka perjuangkan. Kononnya ya, mereka lah yang terpaling suci, mereka lah yang terpaling hebat, tetapi hakikatnya sahabat semua, jangan terpedaya dengan mereka yang memakai kopiah putih, berjerban putih dan sebagainya, karena pakaian itu tidak menunjukkan, tidak menggambarkan perjuangan mereka sebenarnya. Dan ini yang bagi pandangan saya adalah sesuatu yang amat-amat memalukan ya. Fitnah, minta maaf. Minta maaf, fitnah lagi. Fitnah, minta maaf lagi. Karena itu, ramai rakyat Malaysia menggelar parti PAS ini adalah parti fitnah. Apabila kita ingat fitnah, kita ingat parti PAS. Kalau dulu mungkin kita kurang percaya sahabat semua, tapi semenjak ini dan 2 kali menjak ini, 10 kali menjak ini, ya, tuduhan dan juga dakwaan oleh rakyat Malaysia itu ya seolah-olah menjadi realiti ya, karena kita boleh nampak. Terkini ustazah, seorang ustazah bergelar Ustazah Siti Mastura kalah saman fitnah. Kerana apa? Menyerang DAP, menyerang pemimpin DAP. Lalu apabila kalah saman fitnah, yang membayar itu para walaun-walaun lebay-lebay. Parti mereka membayar kepada pemimpin yang suka menfitnah seperti ini. Dan mungkin di masa hadapan lagi, kalau saman diteruskan seperti mana juga yang dinyatakan oleh YB Hana, tunggu surat saman saya, maka sekali lagi lebay-lebay, walaun-walaun akan membayar saman fitnah kepada pemimpin-pemimpin mereka yang suka sangat menfitnah. Mungkin mereka ini tidak boleh hidup lagi kalau tidak menfitnah. Satu yang amat memalukan. Dan sekali lagi, karena pemimpin PAS mempunyai sikap seperti ini, kami di Sabah dan Sarawak, Borneo, pastinya akan menolak secara besar-besaran
fahaman ekstrim, politik fitnah, politik hasutan, politik tunggangan yang dilakukan ataupun dibuat oleh Parti PAS ini bersama dengan Perikatan Nasional. Kita tolak PAS dan bersatu Perikatan Nasional untuk pilihan raya negeri Sabah tahun ini. Terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen dan pandangan, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.